Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah pada pagi yang ceria ini 25 Ogos 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratun Namli, Surah An-Namli. Surah An-Namli ini surah yang ke-27, juzuk yang ke-19. Juzuk yang ke-19. Kemudian kita pada kali ini kita akan masuk perbincangan kita kepada episod yang kisah yang keempat. Kisah yang keempat dalam surah An-Namli. Dalam surah An-Namli ini surah yang keempat. Kisah yang keempat. Bermula dengan kisah Nabi Musa. Kemudian kita pergi kepada Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Saleh. Dan kisah kita ini kisah yang menyayatkan hati, yang sangat kata orang mengguriskan perasaan apabila ada di kalangan hamba Allah, makhluk Allah Ta'ala ini yang buat perangai pelik. Apa perangai dia buat? Dia telah keluar daripada fitrah asal kejadian manusia. Fitrah asal kejadian manusia. Mana manusia ni Allah Ta'ala buat berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, ada gu dia. Tapi mari buat kaum Lutnya tukar. Masya Allah. Dia tukar apa? Dia tukar fitrah, pergi main jantan sama jantan. Allahul Musta'an. Jadi ayat ini, tengok pada pelajar, ayat kita bermula 54. Ayat 54. Ayat 54, kisah Nabi Lut ini berakhir dengan ayat 58. Ia merupakan kesinambungan daripada surah Asy-Syu'ara yang lepas. Surah Asy-Syu'ara bermula ayat 160. Tanda balik, baru je kita lalu Syu'ara. Ayat 160 sehingga ayat 175. Dan di sana agak panjang sedikit perbahasannya. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi kepada kita ayat 54, 5, 6, 7, 8. Hanya 5 ayat saja. Dalam bahasa kita kak, ayat ini khulasah saja. Khulasah, mana kesimpulan kematian mereka. Puak-puak LGBT kalau sesuai lah, ataupun kita kata puak-puak yang rusak fitrah dari kalangan kaum Nabi Lut. Baik, para pelajar sekalian, kita baca dulu beberapa ayat yang kita nak huraikan ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Tengok ayat 54 di muka surat
Tafsir Pimpinan Jawi, muka surat 814. 814. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Tamatlah ayat kita setakat itu. Dalam ayat yang lepas kita telah bincang tentang Nabi Saleh. Sebagaimana yang telah kita nukilkan daripada Syekh Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dari sudut susunan ayat ini. Tengok. Ini ulama dia tadabbur. Kalau kita ikut tadabbur dia, kita nampak keajaiban, amazing, Quran itu sangat jelas. Kan? Sangat jelas dia punya susunan ayat itu, bagaimana munasabah al-ayah. Dia kata apa ni? Kenapa Allah Ta'ala susun ayat? Saleh, mari Lut. Sebab dalam perjalanan Balqis menuju ke Syam, dia akan lalu jalan itu. Maknanya mu tengok dulu, geng-geng pembunuh, geng-geng Qudar bin Salib yang bunuh unta Nabi Saleh sudah mati. Rumah mereka khawiyatun, kosong, tak ada siapa duduk. Sampai hari ni tak ada siapa duduk di sana. Dan pihak kerajaan Arab Saudi yang jaga kawasan ini pun tak benar orang duduk. Kita masuk dalam tu memang kosong untuk lawatan saja. Kedai makan pun tidak ada sebab Nabi larang yang duduk makan minum di tempat orang yang kena laknat. Kemudian selepas daripada kamu lalu ikut Saleh, kamu pergi ke depan lagi, jumpa Nabi. Jumpa kaum Lut. Oleh kerana kaum Lut ni melakukan perbuatan yang menyalahi fitrah, maka sesuailah hukuman ke atas mereka juga berbeza dengan orang lain. Kita tengok apa jadi kepada puak-puak ni. Itu dia panggil ilmu tadabbur. Ilmu tadabbur, tanasub as-suwar ataupun tanasub al-ayat, susunan perjalanan tu nampak jelas. Kalau kita baca je Quran, terjemahan sahaja, kita tak nampak kenapa macam ni, kenapa macam ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, para pelajar sekalian, sampai peringkat gugurnya satu cerita kaum Ad ada hikmah dalam susunan ayat. Subhanallah. Itulah yang dikatakan al-i'jazul Quran ataupun mukjizatnya Al-Quran ini. Kita tengok, kita tadabbur, kita perhatikan, kita kata tak ada lagi yang apa ucapan yang patut kita kata selain daripada subhanallah. Maha suci Allah. Al-Quran ini sangat jelas kepada kita, nazala min indillah, turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Semakin kita belajar Al-Quran, insya-Allah semakin mantap kefahaman kita,
makin tinggi iman kita dan makin cinta kita kepada kitab Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kata di Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata kalaulah hati itu cinta kepada Allah, kita tidak akan jemu mendengar kalam Allah. Allahu Akbar. Itulah tanda balik pelajar-pelajar. Mana-mana hati yang mencintai kalam, mencintai Allah, dia tidak akan jemu mendengar kalamullah. Sebab Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran kalamullah, kata-kata Allah. Bagaimana kita nak jemu kepada kata-kata Allah setelah kita mencintai Allah Azza wa Jalla? Di antara kita nak mencintai Allah, iaitulah dengan cara kita memahami kalam Allah. Memahami kalam Allah. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatihil ula an yaj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina. Kita minta Allah Taala jadikan Quran ini panduan hidup kita. Quran menjadi penenang hidup kita, penenang hati kita. Quran ini menjadi pemandu kita di dunia dan pandu kita di akhirat untuk bertemu Allah dalam keadaan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita cinta Al-Quran kerana Quran kalamullah. Tinggi dia punya, dalam bahasa falsafah dia panggil pendidikannya tinggi. Kenapa kamu tak jemu baca Quran? Kenapa kamu suka dengan Quran? Kenapa suka mengaji Quran? Kerana Quran kalamullah. Aku mencintai Allah, sudah pasti kita cinta kepada kalam Allah. Ini yang sepatutnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kita akan cinta kepada kalam Allah, kita cinta kepada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedudukan kita. Baik para pelajar sekalian, mari kita masuk pada kisah Nabi Lut. Kisah ini pendek je dalam surah ini. Kita sudah bincang dalam surah Asy-Syu'ara dan juga dalam surah lain juga telah pun diperbincangkan cerita ini. Ayat 54. Walutan idh qala liqaumih. Dan Nabi Lut juga kami utuskan tatkala dia berkata kepada kaumnya. Kita dah bahas dah kenapa Lut dia tak kata akhahum Lut kan. Iz qala lahum akhuhum Lut. Dia sebut ini Lut iz qala liqaumihi. Dalam siri yang lepas kita sudah bincangkan Lut ni bukan penduduk asal di Qura Sadum. Lut dia berpindah dengan ikut pak saudara dia Nabi Ibrahim AS mari daripada Babylon, mari daripada Babil pergi ke Syam dan berkahwin di sana, maka dia berkeluarga di sana. Boleh je Tuhan nak kata akhuhum ai ukhuwah imaniyah, tapi dia tak sebut di sini. Ada hikmat, ada rahsia di sebalik semua ayat-ayat Allah Azza wa Jalla itu. Walutan idh qala liqaumih. Ingat ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya. Kaum dia di mana kampung? Qura Sadum. Sadum tu laut mati sekarang. Yang orang putih panggil Sodomi tu. Kan? Main sodok belakang ni, ni. Asalnya nama kampung Sadum. Apa yang Nabi Lut kata kepada kaum dia, para pelajar sekalian, tengok. Atattunal fahishah. Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji? Allahu Akbar. Al-fahisha, al-syani'ah, al-fazi'ah di sini kata di para ulama tafsir, yakni main kok pintu belakang. Jam sama-sama jantan. Ini dia panggil kejahatan yang perbuatan yang tak pernah dibuat oleh orang lain. Tetapi secara rambangnya kita kata termasuk juga hayawan. Cuma ada orang kata hayawan pun ada juga hak main LGBT. Kita kata taklah masyhur sangat kan. Siapa yang nampak bila tengok hayawan nampak LGBT. La, LGBT itu lebih teruk daripada hayawan lagi. Adalah katanya ada juga di kalangan hayawan pun main. Tapi
kita boleh buat bandingan simple orang panggil, kan? Kata kalau puak-puak ni masuk zoo pun payah orang zoo nak letak di mana. Sebab hayawan pun tidak satu fenomena bagi dia duk main ikut belakang. Hayawan pun reti bahasa juga, Allah, tu kita tak banding dengan hayawan hak cerdik-cerdik macam belatuk. Apa jadi dia ni? Utusan Nabi Sulaiman, masya-Allah. Yang pertama, Nabi Lut engkar kepada perbuatan kaum Qura Sadum ni al-fahishah, mai jantan sama jantan. Wa antum tubsirun, sedang kamu nampak kejinya. Sedangkan kamu nampak kejinya, ulama tafsir dia hurai dua perkara di sini. Tubsirun, tuan-tuan tengok, ai tubsirun bermakna ta'lamun. Dia panggil al-ainul basirah. Kita ni nampak dua. Satu dia panggil nampak dengan mata kita ni. Mata, pandangan mata nampak. Satu lagi dia panggil nampak dengan mata hati. Dia panggil basirah. Ain al-basirah. Minal basari wal basirah. Al-basar, pandangan mata mujarrad. Al-basira, pandangan mata hati. Jadi dua-dua. Jadi puak-puakmu ni, puak-puak apa ni, Qura Sadum, mu nampak dengan mata hati kamu bahawa perbuatan itu memang salah. Ta'lamuna annaha fahisha. Kamu tahu perbuatan itu keji. Perbuatan itu keji. Allahu Akbar. Jantan sama jantan. Pergi dia cocok tempat keluar tahi. Dahsyat punya jahat, punya kepala otak, kan. Dan perbuatan ini, wa antum tubsirun, mana kamu nampak perbuatan itu keji. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, wa antum tubsirun ay taf'aluna zalika 'alanan yara ba'dukum ba'da. Mereka buat mai liwat ini secara terang-terangan, boleh tengok ngongak-ngongak macam kambing, macam lembu, macam babi tepi jalan, buat kerja secara terang-terangan. Dia nak main sama jantan, dia berhenti mana-mana tempat, gomos itu. Itu dia panggil tubsirun, maknanya boleh nampak. Jadi hari ni kita pun, zaman kita ini pun kita nampak. Nampak ni. Apa yang tak nampaknya? Yang pertama, nampak dari sudut keburukan perbuatan. Yang kedua, nampak perbuatan yang perbuatan LGBT ni, duduk berdakak tepi jalan lah, duk bercium, duk beromel, kata orang sama-sama jantan. Dahsyat. Maka dia panggil, itu pandangan sendiri. Mata pun nampak, dengan mata hati pun tahu ini mungkar. Dan kemungkaran ini adalah merupakan hasil ibtikar, reka cipta puak-puak Sadum. Belum ada lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut, ayat 28, Allah kata apa? وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Perbuatan keji ini tak pernah dibuat oleh umat-umat dulu. Maknanya reka cipta ini direka oleh puak-puak Sadum. Ni, kejahatan ini bermula kepada dia. Sebab itu kaum Nuh ni tak ada nama kaum, orang panggil kaum Lut tak ada nama kaum, orang panggil Lut, perbuatan liwat. Nanya ke Nabi Lut, Allahul musta'an. Apa dia kejahatan tadi sudah jelas. Tengok Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat 55. Tuhan kata apa? أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki, kamu main sama jantan, bukan perempuan. Kerana apa? Syahwatan, kerana memuaskan nafsu syahwat kamu. Perbuatan yang amat keji itu. Allahu Akbar. Dia main dubur ni kerana syahwat, kerana memang minat benda tu. Itu kata di ulama tafsir, bukan makna puak-puak ni tak cukup wanita. Nak kata nafsu dia kuat sangat, contohnya
kita bahas sikit lah kan. Benda tu Allah Ta'ala sebut, kita direct lah benda ni. Duk main sindir-sindir pun payah kan. Nak kata contohnya dia ni, puak-puak LGBT ni kuat nafsu. Dia sudah ada bini tapi tak cukup. Pergi main pula kat belakang jantan. La, bukan itu. Syahwatan ini syahwatan syahwaniyah, hayawaniyah, syaitaniyah. Memang dia gila main benda tu. Sampai perempuan diabaikan pada zaman dia. Tak ada perempuan, tak ada nilai. Bagi dia tengok orang perempuan tak minat. Tengok sama jantan baru minat. Nah, nak kata apa ini kejahatan yang dibuat oleh puak-puak puak-puak sadum. Allahul musta'an. Jadi dia buat. Itu maksud dia syahwatan, memang minat dia. Memang minat. Dan kalau kita tanya puak-puak LGBT ni pun, kenapa tak kahwin dengan perempuan? Tak minat. Tak minat perempuan. Minat ke jantan juga. Kalau kahwin dengan perempuan, mungkin dia guna kod belakang juga. Nanya ke kawan tu. Orang panggil galau tak kena tepat. Allahu Akbar. Baik, Tuhan gambarkan suasana mereka ni apa? Bal antum qaumun tajhalun. Bahkan kamu yang jahil, tidak mengetahui akibatnya. Jahil di sini kata di ulama tafsir, iaitulah orang yang tajhalun, taf'aluna fi'lal jahilin, membuat perbuatan orang jahil, orang tak belajar, orang tak mengaji, orang tak tak ada tamadun, sebab hidup buat benda-benda yang pelik macam ni. Kalau tanya orang gila pun dia tahu. Kalau orang kahwin ni dengan laki ke perempuan, dengan perempuan dia kata. Ni panggil LGBT ni tak tahu apa ni. Allahu Akbar. Tu yang kita kata memang sesuai sangatlah dia punya azab dilakukan, Allah Ta'ala tempoh kat atas mereka dengan azab yang pelik, terbalik bumi lah macam. Sebab apa? Sebab dia terbalik fitrah. Jadi azab dia pun macam tu juga. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik, dalam ayat lain panjang kan, Nabi Lut bahangnya pokok ni. Ayat ni Allah Ta'ala pendek je cerita, kita nak ambil khulasah. Jawab dah buat ni. Buat sadum jawab kepada Nabi Lut. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu. Maka kaumnya tidak menjawab selain dari berkata, Lut, akhriju ala lutim min qaryatikum. Usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya dari bandar kamu ini. Mengacau dia ni. Dah lah mari kampung orang, mari kacau pula sini. Hambak dia keluar. Orang Kelantan kata hambak. Hambak ni mana halau dia keluar. Jangan duduk sini. Mengacau dia kata ni. Backing juga buat dia pun. Buat dia tengah kemabukkan, kegilaan pada sama-sama jantan ni. Jangan main. Dalam bahasa Arab, kita baca kitab dia panggil kitab sastra Arab lah. Menarik tuan-tuan. Kita kena baca buku-buku Arab ni menarik. Dia panggil Unqala'ul Majanin. Kan? Orang berakal tapi macam gila ada. Dia panggil apa lagi yang buku-buku cerita-cerita Arab yang mana? Cerita Johar, cerita apa. Ni pelajar-pelajar kita kena baca buku-buku lagi ni. Satu dia panggil menguatkan bahasa, yang kedua cerita dia pun menarik. Jadi dia kata al-jununu funun. Al-junun funun. Gila tu banyak macam. Gila banyak macam. Ni orang ni gila jantan sama jantan. Ada pula sebalik dia, gila jantan tina sama betina. Ada juga. Dia tak mahu kahwin. Laki-laki ada tak mahu nak main sama-sama perempuan. Apa kerjaan dia buat ni lah ni. Ni pun saat ini rusak fitrah. Allah dah buat dia punya dah, buat pasangan dia, kan? Kata orang keris ada sarung, orang juga laki-laki ada perempuan. Hidup main sama-sama sarung. Kerja apa? Pening main. Orang yang rusak fitrah ni pening. Jadi al-jununu funun, gila tu banyak macam. Ada orang gila main jantan sama jantan, gila tina sama tina.
gila main dengan yang penting nak cari benda karut ni. Gila kepada bini orang pun ada juga. Nak kata apa? Gila macam-macam gila. Gila nak jawatan pun gila juga. Berapa jenis gila lagi? Tuan senarah sendirilah senang kan. Maknanya al-jununu funun. Gila tu banyak macam. Masya-Allah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mari kita pergi pada ayat kita. Cara orang gila ni, gila apa kita pula susah. Dia kata apa? Halau Lut keluar daripada kampung kita. Sebab dia bila biasa dah, kita dah bincang dulu, geng-geng hak jahat ni mula-mula dia berhujah, berlawan. Bila kalah hujah, dia guna kekerasan. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih suci. Kononnya dia kata. Kononnya puak-puak Lut dengan pengikut dia ni orang suci. Halau mereka tak layak duduk di sini. Hai. Kita tengok sekarang sekejap lagi siapa yang kena halau apa ni? Siapa yang kena halau? Siapa yang akan binasa? Allahu akbar. Tengok ayat 57. Dia kata apa? Innahum unasun yatatahharun. Ibnu Katsir kata apa? Ay yataharrajun min fi'li ma taf'alun. Mereka ni kono-kono suci, dia tak mau buat seperti yang kita buat ni. Bukan setakat dia tak mau buat, dia tak mau iktiraf. Tidak mau mengiktirafkan perbuatan ni. Habis halau je keluar. Ini pun di negara kita ni pun ada tuntutan, dia panggil suhakam lah apa benda. Ia menyokong pokok ni. Kita kena kata, kita minta sangatlah pihak kerajaan bertegas dengan perbuatan ini. Ana baca dalam maklumat berita, negara-negara sebahagian daripada negara orang putih pun, kafir pun tolak dia punya LGBT ni. Kenapa kita orang Islam nak mahu terima? Jangan. Pihak kerajaan sambil-sambil jaga COVID, jaga juga LGBT ni, jangan biarkan mereka merebak di sini. Kan? Kalau ada pusat kuarantin COVID, kita kuarantin pun LGBT ni, kita bagi ceramah di sana, mudah-mudahan insya-Allah mereka akan kembali kepada fitrah, tinggalkan perbuatan keji dan maksiat. Kita bimbang takut nanti terbalik bumi pula di sini, bala besar yang akan datang. Allahu akbar. Saya dah sebutkan dalam siri yang lepas kata-kata seorang sahabat Huzaifah, orang tanya dia, ma al-mayyitul hayyul mayyit, al-mayyitul ahya, maaf. Apakah maksud orang mati, orang hidup mati, mayat hidup? Maaf, terjemahan Melayu kata, apakah maksudnya mayat hidup? Syekh kata apa? Mayat hidup ini orang yang tahu mungkar, tidak ingkar. Itu dia panggil mayat hidup. Kita tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi mayat hidup. Kita jangan jadi mayat hidup. Tengok benda mungkar, buat tak tahu. Mayat ni mana dia ada ingkar orang? Kita yang takut dengan dia. Padahal pada kalau kiranya, kalau kita kira, sepatutnya kita tak takutlah mayat dia tak bergerak. Dia kata kita bukan takut dengan mayat, tak takut dengan hantu pula. Macam-macam dia punya cara huraian dah. Pasal itulah ahli bahasa kata al-jununu funun. Gila tu banyak macam. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Selesai perlawanan sudah berlaku. Dalam surah yang lepas Allah Taala perintahkan Nabi Lut, keluarkan kamu dan keluarga kamu dari Sadum. Malam ini juga. Jangan seorang pun berpaling ke belakang, nanti kena azab. Alhamdulillah. Panjang dah cerita ni, kalau nak undur balik ke belakang, anda rasa tuan-tuan undur sendirilah dengan siri-siri yang lepas. Mula-mula malaikat kan mari jumpa Nabi Ibrahim. Selepas jumpa Ibrahim, dia mari jumpa Lut. Bagi tahu Lut, keluar malam ni juga. Jangan tunggu besok, hancur. Allahu akbar. Nabi Lut keluar,
Apa jadi? Tengok ayat 57. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah. Allahu Akbar. Lalu kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya yang beriman serta pengikut-pengikutnya yang beriman. Illa imra'atahu, kecuali istrinya. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkanlah kami dan keluarga kami. Janganlah ada di kalangan kita isteri dan anak-anaknya memberontak dalam hidup dia. Nah, ini ada orang ni, suaminya baik, bini pula tak baik. Ataupun sebaliknya, na'udzubillah, ramai juga perempuan yang baik-baik, yang salihah, tapi suami pula kacau. Ataupun dua-dua baik, anak pula tak baik. Tidak ada kebahagiaan dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kecuali apabila keluarga kita sama-sama taat kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah. Itulah kebahagiaan hidup kita. Kalau kita baik, anak kita tak baik, bini pula tidak salihah, apa kita nak hidup atas dunia? Allahu Akbar. Nabi sebut dalam hadis, arba'un minas sa'adah. Tanda hadis ni, coba cari dia punya riwayat. Arba'un minas sa'adah. 4 kategori kebahagiaan. Apa dia? Al-mar'atus salihah, suami memiliki isteri yang salihah. Itu. Kemudian al-baitul wasi', rumah yang kita rasa selesa. Rumah walaupun kecil tapi kita rasa selesa, sedap duduk. Ni ada rumah besar tak lalu tak nak tidur pun tak boleh, contohnya. Al-markabul hani, kita ada kenderaan yang baik. Tak semesti besar. Baiklah tak mati tengah jalan. Ni kereta besar dah. Oh, ada kawan saya ni masya-Allah. Yang pentingnya dia suka post di Facebook. Kejap-kejap kereta besar dia beli, kereta Mercedes lama. Kejap-kejap duk atas kereta Tommy, kereta tunda. Kata apa jadi tu? Dia kata ni kereta mau naik kereta. Nak kata apa? Kita walaupun kereta kita kecil tapi tak pernah mati tengah jalan, tak pernah kena tolak tengah jalan. Masya-Allah, tabarakallah. Ini apa ni? Baik. Kemudian yang keempat, al-jar, jiran tetangga yang baik. Arba'un minas sa'adah. Tanda apa dia? Tulis pelajar-pelajar. Arba'un minas sa'adah, 4 daripada kebahagiaan. Yang pertama, isteri yang salihah. Yang kedua, rumah yang baik, rumah yang luas ataupun yang selesa. Dia tak kata besar, Nabi pun tak kata besar. Yang ketiga, kenderaan yang baik. Yang keempat, jiran tetangga yang baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan dapat ke 4 ni? Dapat? Kalau dapat, kita kata Alhamdulillah. Hadis ini rawahu Ibn Hibban dan lain-lain. Kata di muhakkik dalam Sahih At-Targhib mengatakan sanadnya sahih. Alhamdulillah. Dan sebaliknya, balik dirilah. Arba'un minas syaqa, 4 daripada keburukan. Apa dia? Jiran yang jahat, isteri yang jahat, kenderaan yang yang tak baik, dan juga rumah yang tidak selesa. Baik, para pelajar sekalian, tanda hadis ini. Apa yang kita nak kait? Nak kait dengan illam ra'atahu, kecuali isteri dia. Allahu Akbar. Allah Ta'ala nak uji Nabi Lut. Dan juga sebelum daripada dia telah diuji dengan isteri yang tak baik, siapa dia? Nuh. Wa daraballahu ma'ra'at abni. 2 orang, Allah Ta'ala buat bandingan 2 orang yang tak baik ini. Imra'atalu Nuh wa imra'atalu. Dua-dua ni apa dia? Kanata tahta abdaini min ibadina. Dua-dua duduk di bawah mana? Di bawah 2 orang hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma. Dua-dua telah mengkhianati suami masing-masing. Subhanallah. Allahu Akbar. Dua-dua telah khianat suami masing-masing. Qaddarnaha minal ghabirin. Kami takdirkan isteri Lut menjadi dari golongan yang tertinggal dalam azab. Allahu Akbar.
Ya Rabbal Alamin, kita minta supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pasangan yang baik, isteri yang salihah, bagi yang isteri, suami yang saleh, yang baik-baik, termasuklah anak-anak yang baik. Kata di para ulama, tanda sikit, ini perlu kita betulkan channel, betulkan maklumat. Qala Ibnu Katsir, kanat rida'an lahum ala dinihim. Dia ni, isteri dia ni, isteri Nabi Lut, bukan dia buat perbuatan jahat itu. Dia tak buat. Dia bukan jenis orang panggil lesbian ke, jenis jahat. Dia tak terlibat. Tak terlibat. Cuma dia lunak dengan ni, perbuatan puak-puak jahat, puak-puak LGBT ni. Redaha bi af'alihim al-qabihah. Dia reda menerima perbuatan jahat itu. La annaha kanat taf'alul fawahish. Dia tak buat benda jahat itu. Allah Ta'ala muliakan Nabi Lut, tak sampai peringkat bini dia terjebak dengan benda jahat. Tapi pemikiran dia salah. Pemikiran dia salah. Kata di Ibnu Abbas kata, dan juga imam-imam salafus salih lain kata, dia kata apa? Ini kaedah. Kaedah ni kita kena letak dalam kepala kita. Ma baghatim ra'atu nabiyyun qattu. Ma baghatim ra'atu nabiyyin qattu. Imra'atu nabi qattu. Tidaklah mana-mana isteri nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, isteri dia terjebak dengan perbuatan jahat, zina ke benda-benda yang liwat ni, apa dia panggil simhak, apa dia lesbian, tidak. Tapi tak baik dia tu dari sudut sikap. Jahat dia tu dari sudut sikap. Pemikiran dia tu, macam mana dia boleh lunak dengan LGBT. Bagaimana dia boleh jadi tali barut pada puak-puak tu. Bila geng LGBT mari nak serbu rumah Lut, bila malaikat datang dengan rupa yang cantik, dia yang WhatsApp kepada geng LGBT. Oh, rumah aku ada orang comel. Berduyung pakak mari nak serang rumah Nabi Lut. Nabi Lut menggigil dia. Jangan malukan aku, jangan. Jangan kena kepada tetamu aku. Bila Nabi Lut dalam keadaan kelang kabut gini, malaikat bisik, Lut, lan yasilu ilaik. Jangan bimbang Lut, kami ni malaikat. Tunggu sekejap lagi, akan hancur pokok ni. Subhanallah. Jadi itu kaedah kita bahawa bini dia ni bukanlah jahat LGBT, tidak, tapi dia jahat dari sudut sikap. Sikap dia tu lunak dengan puak-puak ni. Ibnu Katsir kata takrimatan li nabiyillah. Allah Ta'ala jaga kemuliaan Nabi, bini dia tak terjebak dengan benda. Mana kalau bini dia terjebak dengan benda jahat, benda fahisyah, zina atau sebagainya, bermakna dia telah bawa ke tempat tidur Nabi Lut sekali. La, dia tak terlibat benda tu. Tak terlibat. Tapi tali barut tu ada. Tali barut kepada puak-puak LGBT berlaku. Allahu Akbar. Baiklah. Qardarnaha minal ghabirin, mana dia termasuk di kalangan orang yang kena azab sekali ni, puak-puak Sadum. Apa dia azab? Tengok Allah ringkas je dalam ayat ini. Sebab dia nak panjangkan tadabbur. Nak panjangkan fawaid yang kita akan kutip nanti insya-Allah. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Allahu Akbar. Dan kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan. Bukan biasa-biasa hujan. Hujan wa amtarna alaihim matara, ai hujan dari batu. Batu tu hujan. Orang lain hujan dengan air, dia hujan dengan batu. Kata di sahabat-sahabat kita di Palestin, dia kata kamu orang Malaysia kan hujan dengan air, kami hujan dengan peluru Yahudi. Allahul musta'an. Itu pun berat juga. Baiklah. Fasa'a matarul munzarin, maka amatlah buruknya hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi amaran. Tuan-tuan tanda silah, dalam ayat lepas kita dah bincang bagaimana malaikat ni angkat dia punya Qura Sadum, diangkat, kemudian mari hujan batu, kemudian di halilintar, terbalik bumi. Sebab apa dibalik bumi? Sebab mereka juga mempunyai tabiat yang terbalik daripada fitrah. Habislah kita. Allahul musta'an. Baik para pelajar sekalian,
kita balik kepada beberapa fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah yang dapat kita kutip dalam kisah yang pendek 5 ayat ini. Apa yang kita dapat? Tuan-tuan tanda, yang pertama, fa anjaynahu wa ahlahu. Tengok ayat ni. Ayat 57. Allah kata, aku selamatkan Lut dan orang-orang yang ikut Nabi Lut. Illam rat, illa tu kecuali, bahasa Arab kata istisna, kecuali bini dia ya, tak selamat. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, la yunji, tidak selamat daripada azab Allah Ta'ala orang yang semata-mata berhubung dengan orang soleh. Tak selamat. Yang selamatnya, dia tu kena jadi orang soleh. Saya tak apa, saya berkawan dengan ustaz, hari-hari saya belanja ustaz makan, jumpa dengan pak ustaz, selfie, belum tentu selamat. Jadi tengok dalam ayat ini pengajaran besar kepada kita. Isteri Nabi Lut duduk di bawah Nabi, duduk di rumah Nabi, tapi tak selamat. Allahu Akbar. Jangan kita dakwa ana akhi saleh awali, aku ni adik-beradik saya tu imam besar, tuan mufti contoh. Siapa lagi? Ustaz selebriti. Belum tentu kita selamat. Yang selamatnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang dia sendiri itu soleh, tinggalkan maksiat, maka selamat. Jadi walaupun kita duduk di kalangan orang yang baik-baik, belum tentu selamat. Nas'alullah as-salamat. Kita tu kena baik. Jangan duduk bangga kak. Ni bangga, saya berkawan itu, berkawan dengan orang ni. Oi, tengok di Facebook dia duduk dengan ulama saja. Dengan ustaz tu, ustaz ni, syekh tu, syekh ni. Kan? Tapi dia punya perangai tak betul, tak selamat. Allahu Akbar. Sebab apa dia sedap hati? Sebab dia dengar ceramah ustaz tu. Orang soleh nanti akan pergi cari dia dalam neraka. Dia pesan, ustaz jangan lupa cari saya. Ambil selfie, jangan lupa cari saya. Kata dia ni, main jangan lupa cari saya. Jangan lupa, kita jawab, jangan lupa jadual kuliah saya. Baru tahu. Kan? Yang kedua, idh qala liqaumihi. Nabi-nabi lain, dia berdakwah kepada kaum dia saja. Oleh kerana Nabi Lut diutuskan kepada puak-puak Sadum, perkampungan Sadum ialah berbeza dengan Nabi SAW. Nabi kita dihantar kepada rahmatan lil alamin, kepada semua alam sampai ke hari kiamat. Walaupun Nabi dah wafat 1400 tahun, tapi risalah dia berterusan sampai hari kiamat. Tak ada siapa boleh sekat. Yang ketiga, Allah gambarkan perbuatan puak-puak Lut ni al-fahishah. Apa nama fahishah? Jelek, keji sangat perbuatan ini, keji sangat. Jantan sama jantan. La ilaha illallah. Pergi letak di tempat yang tak kena tempat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah, Nabi kata apa? Mal'un man amila amala qaumi Lut. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dilaknat oleh segala makhluk mana-mana kaum yang melakukan perbuatan kaum Lut, sodomi ini. Laknat. Hadis ini rawahu Muslim Ahmad bisanadin sahih. Nabi kita ulang 3 kali. Mal'un, mal'un, dilaknat, celaka. Orang ni, orang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, orang yang main. Jadi kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni ada kumpulan ini, tuan-tuan dan puan, nasihatlah. Ibu bapa kalau tengok ada di kalangan anak-anak bibik-bibik seperti ini, duk gila sama jantan, cepat-cepat bawalah dia ke pejabat agama, di unit counselling. Dan carilah ustaz-ustaz yang mana-mana yang boleh beri nasihat supaya mereka berhenti cepat. Jangan sampai rumah kita ditelan oleh bumi, turun hujan batu dengan sebab duk biarkan puak-puak LGBT ni duk main dalam kawasan kita. Nasihat. Boleh je nasihat. Saya bukan pegawai agama. Kita tak kata awak pegawai. Kita kata awak ni, semua kita ni da'i. Jangan jadi mayat hidup. Orang yang
tak nasihat, tak tegur kemungkaran itu, dia panggil mayyitul ahya, mayat hidup. Na'udzubillah, kata Huzaifah. Yang keempat, wa antum tubsirun, perbuatan mungkar ini mereka telah melakukan secara zahir, terang-terang. Hari ni terang-terang dah LGBT ni. Terang-terang dah dia punya main. Dengan ada telinga ni, apa dia panggil, pakai subang dia main sama jantan. La ilaha illallah. Apa bau ni? Menteri ke apa benda? Orang tunjuk duduk cium dalam dalam parlimen negara mana pun. Ada video. Dia tunjuk. Saya terima kasih kepada suami saya. Jantan sama jantan. La haula wala quwwata illa billah. Kalau parlimen Malaysia pun kita gerung dah tengok. Dok melompak, bertempik. Agak-agaknya baru-baru ni mudah-mudahan lebih berakal lah. Allahu Akbar. Cakap baik-baik. Dia tunjuk suami dia ni, tengok ni, suami aku ni. Bapak jantan tu bangun sengih suka. La haula wala. Dia sama-sama jantan. Allahul musta'an. Tengok ni. Tuhan kata wa antum tubsirun. Kamu nampak keburukan, kekejian perbuatan ini, ataupun kamu nampak perbuatan LGBT ni secara terang-terangan. Sekarang ni dah mula terang-terang. Ada bawa bendera pelangi tu apa? Nak berlagak LGBT, nak berlagak juga. Agaknya kalau dia berlagak hari merdeka ni, polis tangkap terus. Masuk dalam penjara pokok ini. Masuk pusat kuarantin. Yang kelima, dia kata innakum la ta'tun syahwah. Syahwah di sini dengan makna memang keinginan nafsu dia nak main sama jantan. Kata di para ulama, bukanlah mereka ini tak cukup wanita, tak lalu pun dengan wanita, tapi nak sama jantan. Itu dia panggil syahwah. Allah Ta'ala gambarkan syahwat dianya main sama jantan. Na'udzubillah min ghadabillah. Sebab apa? Syahwat ini punca daripada kejahilan mereka kepada tabiat fitrah manusia. Terlupa kepada tabiat, maka jadilah dia tu orang bodoh. Masya Allah. Ityanukum iyahum syahwatan laisa lahu mahal. Kata di para ulama, bila buat tak kena tempat, itulah nama dia orang bodoh. Bila buat tak kena tempat, nama dia orang bodoh. Gitu ya. Kita ni tak usah kata ke orang lain. Kita pergi parking kereta tak kena tempat, bodoh lah nama dia. Sekak jalan orang lah macam-macam. Ayat LGBT ni kasar sikit bagi nampak. Pasal Allah Ta'ala sebut, bal antum qaumun tajhalun, mu ni puak-puak bodoh. Kita terjemah macam tu jugalah. Nak kata apa? Tidak elok pendakwah ni guna bahasa kasar-kasar. Tapi sekali Tuhan kasar ayat dia, kita pun kena jugalah supaya dapat keinsafan. Yang keenam, illa qalu akhriju ala lutin, keluarga Nabi Lut. Maka bila kata akhriju ala lutin, anna qawla al-ba'di idza radiyahu al-baqun fa walil jami'. Hak cakap nak keluar Nabi Lut dengan keluarga dia ni yang baik-baik ni tak ramai, tapi oleh kerana yang lain tu diam, maknanya dinisbahkan kepada semua. Mana kumpulan ini juru cakap dia dua orang, kita kata dua juru cakap dua orang, satu orang ya bahagian penerangan, tapi dia mewakili kumpulan, maka kita mengatakan kumpulan itu telah berkata. Itu dia. Mana ini bayak akhriju, keluarkan mereka. Hak suruh keluar tu beberapa orang yang cakap, tapi nisbah dia kepada semua apa? Semua puak-puak Qura Sadum itu dianggap berdosa belaka. Yang ketujuh, fa'anjaynahu wa ahlahu. Dalilnya annal mar'ata minal ahli. Isteri termasuk daripada ahli. Kita kata, kalau kata ini ahli kita, ahli rumah kita, keluarga kita, bini masuk. Ini nak lawan puak-puak Syiah ni. Puak Syiah tu dia tak nak masukkan Aisyah dalam Ahlul Bait. Bagi dianya Ahlul Bait itu Sayyidina Ali, Fatimah anak cucu dia. Yang lain-lain tak masuk. Kita kata mu ambil lah, main ke puak mu lah. Tapi kita Ahlus Sunnah, kita masukkan. Alhamdulillah. Yang ke-8, bayanu sabqi taqdiril hawadis. Allah Ta'ala kata qaddarnaha minal ghabirin. Kamu jangan sedih lah Lut. Apa boleh buat? Isteri kamu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala termasuk di kalangan orang yang binasa. Maka di sini kata di para ulama,
Ayat ini menunjukkan kepada takdir Allah Ta'ala bitakdiri as-sabaq. Sabaqat takdir. Takdir telah tetapkan. Habis bila kita nak tenang dengan takdir apabila sudah terjadi. Nabi Lut bini sudah kehilangan bini. Nabi Nuh sama juga. Kan? Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Tenggelam dalam air banjir. Yang ni tenggelam dalam bumi. Dua-dua tenggelam. Allah kata apa? Qaddarnaha, kami dah takdirkan dia. Sabar Lut. Selesai semua binasa pokok ni, mencari hak lain yang beriman, cari dari kalangan mukminah muslimah yang ada di bersama kamu yang setia. Kita ni kadang-kadang kita duduk dalam bidang dakwah, kan? Duduk dalam bidang dakwah molek-molek dah. Pelajar-pelajar kita yang setia, yang betul-betul belajar, kita pun nampak keikhlasan, tak ambil. Dia ambil makcik jumpa lain. Ini pun satu muhasabah kena ada juga. Sebab itulah waktu ana mengajar di kuliah, kita kata pelajar-pelajar yang nak kahwin bagi tahu ke ustaz. Kita pelaga dengan pelajar lain yang sesuai dengan dia. Ini belajar comel-comel baik-baik, akhlak molek-molek, dia ambil orang lain pula. Nyaya. Kadang-kadang pelajar perempuan ni baik waktu belajar dulu dengan pakaian patuh syariahnya, dengan telekongnya, dengan jubahnya comel. Tak kena channel suami. Nah, pula. Tengok jumpa pasal malam, belik tekak dah kat kain tu dia. Kenapa dik? Ginilah nikah dengan kapur kat ustaz. Mana kesinambungan tu tidak berlaku. Baik. Yang kesembilan, wa amtarna alaihim matara, kami hujan ke atas mereka dengan hujan batu. Ulama mengatakan dalil bahawa annal matar, hujan tu benda turun dari atas. Tak kiralah air turun ke, peluru ke turun, batu ke tu, dia panggil hujan berlaku. Kena ingat hujan, benda yang turun daripada atas. Bal kullu ma husiba bihil insan min fawqi yusamma mataran. Semua benda yang jatuh itu dia panggil hujan. Hujan batu, hujan peluru, hujan berapa lagi? Hujan air. Semua ada. Ini dia panggil dari sudut bahasa, hujan tu banyak benda. Kan kita sebut tadi, orang-orang di negeri perang dia kata kami dihujani oleh peluru, dihujan batu, hujan apa. Banyak macam-macam jenis hujannya. Allahul musta'an. Yang kita naknya hujan rahmat daripada Allah. Tak mau hujan-hujan ni. Baiklah para pelajar sekalian, berapa dah kita? Kan? Jadi Allah Ta'ala turun hujan batu. Kita dah buat analisa dalam siri yang lepas bahawa setiap kaum tu azab itu mengikut suasana dia, kesesuaian dengan dosa yang dia buat. Azab itu sesuai dengan dosa yang dia buat. Allahu Akbar. Yang terakhir, yang ke-10, mimma yutanabbah, apa yang patut kita ambil perhatian dalam kisah Nabi Lut ini, iaitu akthar min nahyi lahum anin hadhil fahisyah. Nabi Lut kuat larang mereka daripada benda keji ini, tapi Nabi Lut tak sebut tentang kekufuran mereka. Dia tak kata kufur mereka. Uqbudullah. Cuma Nabi Lut, ambil perhatian sikit. Dalam kisah Nabi Lut ni, kebanyakan larangan Nabi Lut kepada perbuatan keji mereka, kepada perbuatan fahisyah, duk main sama jantan. Kita tak tengok tentang tauhid. Bagaimana? Apa sebab? Ini dia panggil ilmu tadabbur, dia kaji. Qala fala yakhlu haluhum min amrayni. Makna keadaan mereka ada dua keadaan, dua dimensi, dia kata. Sama ada mereka ni bukan kafir. Dari sudut akidahnya dia tidak kafir, tetapi mereka telah maksiat baru yang tak pernah dibuat oleh orang lain, dan maksiat ini dibuat secara terang-terangan. Maka patutlah Nabi Lut larang mereka daripada perkara ini. Satu, kan? Ukhizu bil azabi lizalika, mereka diambil tindakan kerana itu. Dan ada yang mengatakan wali kufrihim, ada juga azab ini kerana kafir mereka dengan sebab mendustakan rasul-rasul, kama sarahat bihi ayatus syu'ara. Dalam surah asy-syu'ara ada bincang perkara ini. Baik.
itu oleh kerana kafir itu kafir lah. Tapi zahir perbuatan jahat dia tak dalam masalah jatuh. Maka Nabi dalam ayat Quran ni Tuhan tak sebut tentang masalah kesyirikan mereka. Tapi fokus kita di sini kepada perbuatan fahisyah LGBT ni. Munasabah, dua-dua tu munasabah. Baik. Wa imma annahum musyrikin, kanu musyrikin. Adapun memang dia kafir, syirik. Tapi oleh kerana Nabi Lut tengok perbuatan mereka ini sudah lebih rendah daripada martabat hayawan, lebih down daripada martabat binatang, kan? Daripada sudah meninggalkan martabat kemanusiaan, maka Nabi Lut lebih menekankan isu ini. Kita kata itulah di antara kajian yang dibuat oleh para ulama. Dia kata Zakar Ar-Razi kata apa? Lut kana lahu qaumun wa huwa kana min qaum Ibrahim wa fi zamanihi. Mana Ibrahim ni sibuk dengan tauhid. Falam yazkuru an Lut. Lut kita tak nampak sebut tentang tauhid. Wa innama kita nampak dia sibuk dengan menangani masalah LGBT. Wa in kana huwa aidan ya'mur bit tauhid. Kata di Ar-Razi, dia juga dakwah tada tauhid. Cuma Tuhan tak sebut di sini kerana kita nak fokus kepada satu tajuk. Dalam kisah pak saudara di Ibrahim, banyak isu tauhid. Berdebat, berlawan, pecah berhala, semuanya tauhid. Jadi ni isu Nabi Lut ni kita tak fokus kepada tauhid, walaupun ini analisa, walaupun semua nabi-nabi, semua rasul-rasul berdakwah ani'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu, kamu tak ada Tuhan yang berhak selain pada Allah. Jadi kita jelaslah di sini bahawa kata di Syekh Ahmad Abdul Halim rahimahullah, dia kata kanu kufar, puak-puak Lut tu kafir. Ni jelaslah. Tadi kita buat analisa dulu kan, andaian. Tapi puak ni kafir dari banyak sudut, banyak dimensi kafir dia. Min jihati istihlalil fahisha. Yang pertama, dia menghalalkan benda yang jahat. Kita ni ulama Ahlussunnah kata orang tak solat masih lagi dalam skup fasik, tidak kafir lagi. Tapi kalau dia menghalalkan tak solat, baru jadi kafir. Jadi puak-puak Lut ni memang dia menghalalkan LGBT. Halal. Satu, dia kafir juga min jihati syirk. Memang dia syirik pada Allah Ta'ala. Dua, kufur dia min jihati takzibir rasul. Yang ketiga, dia mendustakan apa yang dibawa oleh Lut. Mana 3 kali kafir dia puak ni. Fafa'alu hadha wa hadha. Tapi semua tu syirik berlaku. Cuma yang terserlah zahir dalam kumpulan ini, iaitulah permainan jantan sama jantan. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Baiklah para pelajar, itulah 10 perkara yang dapat kita kutip di dalam perbincangan ini. Kerana itu ana kata bahawa setiap cerita, setiap kali Allah Ta'ala ulang balik kisah-kisah yang ada ini, kalau kita masuk kepada ilmu analisa, ilmu tadabbur, kita akan jumpa setiap kali cerita ada benda baru yang boleh kita hayati. Alhamdulillah, mudah-mudahan para pelajar semua dapat kutip 10 perkara yang kita senaraikan di sini untuk pengajaran. Iktibar dan juga kita tadabbur kepada ayat yang kita baca. Mudah-mudahan kita selamat. Kita nak bahagia, carilah 4 perkara tadi. Isteri dalam kurungan termasuk suami yang soleh, solehah, rumah yang tenang, jiran tetangga yang baik, kenderaan juga baik. Alhamdulillah. Jadi dengan itu kita tamatlah kisah yang keempat dalam surah ini. Kemudian kita akan masuk ayat yang ke-59 dalam siri yang akan datang, isu-isu tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.